Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali semula dalam video penerangan untuk cekal BMX6 unit ke-18. Ini adalah sesi penerangan bagi unit 18. Baik, pada hari ini kita akan melihat objektif pembelajaran bagi unit 18 serta aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Baik. Sebagai permulaan, kita lihat ini adalah slide untuk PDPC cekal BMX6 unit ke-18. Baik, apa yang murid akan dapat dalam sesi ini, murid akan diterangkan tentang objektif bagi unit 18. Yang pertama, murid akan membaca petikan dengan jelas dan lancar. Seterusnya, mencari maklumat tentang barangan yang berada di rumah berdasarkan panduan yang disediakan. Seterusnya, menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang telah dibaca. Seterusnya, mencari kata hubung yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Dan yang terakhir, murid akan menulis karangan jenis catatan berdasarkan isi yang telah disediakan. Baik, untuk aktiviti yang pertama, murid akan membaca petikan. Petikan ni berdasarkan daripada unit 18, berkenaan dengan barang buatan Malaysia ya. Seterusnya, untuk objektif yang kedua, murid kena mencari barang yang berada di rumah. Kemudian kena tahu apakah jenama dia, apakah jenis barang tersebut, dan seterusnya kita akan melihat barang itu diperbuat di negeri mana, negara mana ya. Seterusnya, murid akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang telah dibaca. Yang keempat, berdasarkan daripada petikan tersebut, murid kena mencari kata hubung yang terdapat dalam petikan. Jadi ini untuk membantu mereka, saya menyediakan video penerangan tentang kata hubung. Dan yang terakhir, murid akan menulis karangan jenis catatan di mana rangka telah disediakan. Jika para audiens ingat dalam video yang lepas, mereka kena menulis sebuah diary. Jadinya daripada diary tersebut mereka akan ambil apa isi kandungannya dan kita akan jadikan dia sebuah karangan jenis catatan. Baik, ini adalah tarikh pelaksanaan. Ia bermula dengan 10 Mei, kita adakan sesi penerangan. Kita menggunakan halaman YouTube. Baik, untuk pada 11 hari bulan Mei pula, kita teruskan dengan aktiviti pertama. Yang pertama ni kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Pada 12 hari bulan 5 ialah aktiviti yang kedua, menggunakan Google Form. 13 hari bulan 5, aktiviti ketiga sama juga menggunakan Google Form. 14 hari bulan 5, aktiviti yang keempat menggunakan Google Form juga. Walau bagaimanapun, saya masih memilih satu lagi teknologi yang lain. Mungkin saya akan beritahu dalam sesi refleksi. Dan aktiviti kelima yang akan dijalankan pada 15 Mei, iaitu aktiviti menulis karangan tersebut akan diadakan akan menggunakan aplikasi StreamYard. Untuk makluman kepada semua murid yang melaksanakan tugas ini, aktiviti tatarbahasa akan diberi setiap hari. Untuk aktiviti penerangan, pada 10 Mei, murid akan menonton video penerangan di halaman YouTube dan memahami arahan dalam video. Setelah selesai, tuliskan selesai serta nama murid pada bahagian komen. Ini adalah ruangan yang perlu ditulis ya pada murid-murid. Ini adalah aktiviti pilihan. Jika murid, kadang-kadang bila kita menonton kan kita lupa nak tulis komen, tapi yang penting murid dapat memahami apakah kandungan di dalam video ini. Seterusnya, kita lihat aktiviti 1. Tarikh pelaksanaan adalah 11 Mei 2020. Apa yang murid akan lakukan dalam aktiviti ini adalah murid perlu membaca petikan secara keseluruhan.
Seterusnya, murid akan memilih 2 perenggan daripada petikan tersebut dan merekod video pembacaan masing-masing. Maksudnya mereka dah pilih, mereka dah baca keseluruhan petikan, pilih 2 perenggan dan rekod. Kongsikan video pembacaan dalam kumpulan WhatsApp. Dan yang terakhir, buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 100. Baik, sebagai contoh, ini adalah petikan yang mereka kena baca. Dalam petikan ini ada 7 perenggan. Jadinya murid boleh pilih 2 perenggan. Mereka akan rekod pembacaan mereka, ya. Okey, untuk aktiviti 2 yang akan dijalankan pada 12. Aktiviti 2 akan dijalankan pada 12 Mei. Apa yang murid akan lakukan? Murid akan mengeksplorasi barang-barang dalam rumah masing-masing. Sebagai contoh, pakaian, makanan atau alat elektrik. Mereka akan, sebagai contoh di sini, macam makanan, mungkin ada bungkusan biskut. Okey, dari makanan biskut tu murid kena tengok apakah jenama, lepas tu jenis barang, lepas tu dibuat di mana. Itu saja maklumat yang kita perlukan. Okey. Tapi murid boleh cari macam-macam lah, tak kira lah pakaian ke, kalau ada kalau kereta nak masuk pun tak ada masalah. Ada kereta, contoh ada kasut, ada telefon bimbit, okay, boleh masukkan sekali. Okay. Yang kedua, murid akan menulis maklumat barang-barang tersebut berdasarkan panduan. Okay, sebagai contoh kat sini jenama. Yang kedua, jenis barang. Yang ketiga, dibuat di mana. Sebagai contoh, kita ambil kereta lah. Contoh jenama kereta, kita letak Proton, Saga. Itu jenama kereta. Jenis barang kenderaan. Lepas tu dibuat di mana? Di Malaysia. Okay. Itu dia kita nak. Okay. Tapi jangan cari, maksud cikgu bukan setakat barang buatan Malaysia saja. Semua jenis barang yang ada di rumah. Ini adalah satu aktiviti kontekstual di mana murid-murid akan bertanya dengan ibu dan ayah macam mana apakah barang-barang yang boleh masuk untuk aktiviti ini untuk dijadikan sebagai contoh. Baik, aktiviti ini akan dilaksanakan menggunakan Google Form. Seterusnya, aktiviti 3 yang akan dilaksanakan pada 13 Mei. Dalam aktiviti ini, murid akan membaca petikan pada muka surat 100. Seterusnya, murid akan menjawab soalan pemahaman dalam Google Form. Baik, untuk aktiviti ini adalah aktiviti yang rutin. Kita nak mengukur kefahaman murid selepas membaca petikan tersebut. Jadinya murid kena menjawab soalan berdasarkan pada saranan yang telah cikgu ajar. Boleh lihat dalam video refleksi yang lepas macam mana teknik menjawab soalan yang betul supaya murid tidak hilang markah. Aktiviti yang keempat yang akan dilaksanakan pada 14 Mei. Aktiviti ini memerlukan murid untuk menonton video tentang kata hubung. Murid boleh menonton video yang lain selain daripada video yang cikgu sediakan. Seterusnya, murid akan membaca petikan tadi dalam muka surat 100 tadi. Murid kena mencatat kata hubung yang terdapat dalam petikan. Aktiviti ini akan dilaksanakan dalam Google Form, maksudnya murid akan membaca petikan dan akan tulislah kata hubung yang terdapat dalam petikan tersebut. Walau bagaimanapun, cikgu sedang memikirkan mungkin ada aplikasi lain yang akan digunakan supaya aktiviti ini lebih menarik, ya. Baik, seterusnya aktiviti yang kelima. Baik, aktiviti ini adalah aktiviti berkumpulan. Aktiviti 5 akan dilaksanakan pada 15 Mei. Dalam aktiviti ini, murid akan memilih aktiviti yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Seterusnya, murid akan membina ayat berdasarkan maklumat yang dipilih. Jika murid boleh ingat dalam sesi yang lepas, cikgu ada memberi tugasan kepada murid-murid untuk membuat senarai aktiviti sepanjang satu hari. Daripada aktiviti tersebut, kita akan pilih
aktiviti yang awak buat sepanjang bulan Ramadan, kita akan pilih dan kita akan gabungkan, jika relevan kita akan gabungkan. Kemudian kita akan membina ayat, bina ayat supaya kita dapat bina sebuah karangan yang lengkap. Baik, untuk aktiviti ini cikgu mencadangkan untuk melaksanakan aktiviti kumpulan secara berpasangan, berdua, berpasangan, sebab cikgu tak nak terlalu ramai, ya, dan akan menyebabkan berlaku masalah dari segi komunikasi. Dalam sesi yang lepas, jika murid-murid ingat, peluang untuk murid untuk bercakap, apabila lebih ramai yang terlibat dalam aktiviti perbincangan, ada murid yang menjadi pasif, maksudnya tak dapat menjawab. Mungkin salah satu sebabnya adalah talian internet, jadinya mereka lambat untuk memberi respon. Untuk mengurangkan masalah tersebut, cikgu telah menetapkan supaya ada 4 sesi untuk pelaksanaan aktiviti 5 ini, ya. Mungkin pada 15 hari bulan akan ada 2 sesi petang dan sesi petang dan sesi malam, dan mungkin pada 16 hari bulan kita akan adakan sesi pada waktu siang dan sesi waktu malam, dan kita akan anjakkan aktiviti refleksi pada 17 Mei, ya. Baik, terlihat pada aktiviti refleksi yang akan dilaksanakan pada 16 Mei bergantung kepada respon murid untuk aktiviti 5, ya. Baik, untuk aktiviti refleksi ni kita akan laksanakan pada 16 Mei ataupun 17 Mei bergantung pada situasi. Untuk tugasan kali ini, murid akan memberi refleksi sepanjang PDPC sepanjang minggu 20 ini. Maksudnya murid akan merakam video refleksi mereka yang akan cikgu paparkan pada aktiviti refleksi ini. Kemudian aktiviti ini membuat ulasan hasil kerja murid. Maksudnya di sini cikgu akan membuat ulasan terhadap aktiviti yang murid-murid telah lakukan sepanjang minggu 20 ni, dan yang terakhir, aktiviti perbincangan ini akan dilaksanakan di halaman YouTube, ya, di halaman YouTube. Baik, ini adalah senarai nama murid. Untuk minggu ke-20 kita ada 5 tugasan dan murid-murid yang terlibat ada 8 orang murid. Diharap murid-murid ini dapat melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan pada tugasan yang telah disediakan. Para audiens sekalian, sebentar tadi kita dah melihat slide tentang aktiviti yang dilaksanakan oleh murid-murid tahun 6 khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita hendak mewujudkan sebuah sesi pembelajaran yang kontekstual. Memandangkan PKP kita sudah bersambung sehingga 9 Julai. Memandangkan tempoh PKP telah bersambung sehingga 9 Jun, maka cikgu-cikgu perlu mengambil inisiatif untuk melaksanakan aktiviti kepada murid dan guru mempunyai banyak masa di rumah. Jadinya pada waktu dan masa yang ada ni, ini adalah salah satu inisiatif yang guru-guru boleh laksanakan. Memberi tugasan kepada murid mengikut hari. Baik, diharap daripada sesi yang saya laksanakan ini, ia memberi sedikit gambaran kepada guru-guru untuk mengatur sesi pembelajaran secara kontekstual yang boleh dikaitkan dengan situasi ketika di rumah. Aktiviti ini juga bukan sekadar memberi pengetahuan kepada murid, malahan kita harap dengan adanya sesi begini yang kita lakukan secara setiap hari ini, ia dapat mengeratkan hubungan antara murid dengan ibu bapa, ya. Sebab
biasanya kita di sekolah kita akan membantu mereka, tapi pada sesi pada kali ini dalam tempoh PKP ini, cikgu mereka tidak berjumpa dengan cikgu secara bersemuka, okay, untuk tempoh yang lama. Secara normalnya kita akan berjumpa dengan mereka secara bersemuka. Tapi untuk kali ini cikgu tidak bersama dengan mereka, tidak bersemuka dengan mereka, cuma sekadar maya saja, dan di rumah itu ada ibu bapa yang memandu mereka. Jadinya diharap dalam tempoh PKP ini dapat kita lihat bahawa hubungan ibu bapa dengan anak itu jadi rapatlah, disebabkan mereka melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Dari situ kita akan lihat macam mana mereka ni, anak murid kita ini dapat berkomunikasi dengan orang dewasa dalam melaksanakan tugasan. Ini adalah salah satu kemahiran yang kita perlu asah, memandangkan ini adalah kemahiran yang amat diperlukan dalam pasaran pekerjaan. Baik, kepada para audiens yang menonton video sesi penerangan ini, di sini saya ingin mempromosikan buku panduan pendidikan digital pengenalan pembelajaran teradun. Ini adalah buku inisiatif Pusat Pendidikan dan Inovasi Pendidikan Digital Pasir Gudang. Dalam buku ini kita akan mengenal tentang apakah itu pembelajaran teradun, apakah konsep pembelajaran teradun. Di samping itu juga kita akan mengetahui apakah model-model yang akan kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran teradun. Seterusnya, kita juga akan melihat pada keperluan pembelajaran teradun. Dalam buku ini juga kita sertakan dengan apakah manfaat yang akan diterima kepada murid dan guru setelah melaksanakan pembelajaran teradun. Jika para audiens berminat untuk mendapatkan buku ini, dipersilakan kepada para audiens untuk scan QR code. Di sini kita akan sediakan borang atas talian dalam Google Form. Para audiens perlu isi borang tersebut dan kita akan cuba dapatkan audiens dalam kadar yang segera untuk kita teruskan dengan aktiviti pembayaran. Baik, setakat itu saja perkongsian saya untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher, dan dipersilakan untuk menjadi rakan di Facebook saya, Chef Fazal. Jangan lupa dalam video ini setelah subscribe kita akan update semua aktiviti. Lepas subscribe, jika baik, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher, dan juga boleh add friends di Facebook Chef Fazal. Jika audience subscribe channel ini, kita akan update video-video terkini, update video tentang PDPC ataupun seminar yang kita lakukan di bawah inisiatif Pusat Pendidikan dan Inovasi Pendidikan Digital. Baik, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.